Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal. Kita bersyukur betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan berada di depan kaca TV, di depan Facebook, di YouTube. Kita sama-sama menyatakan alhamdulillah kerana kita sama-sama ingin mendalami surah Al-Isra pada halaman 291 hari ini dipimpin bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Biru mata hitamku. Biru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz Fazrul ya? Sihat. Alhamdulillah. Kita doakan semua Amin, ya. rakan-rakan kita semua, tuan-tuan puan-puan ya, ada dalam keadaan sihat, sejahtera. Ada banyak cabaran hidup tetapi masih lagi jawab kalau tanya khabar, jawapannya apa Ustaz? Alhamdulillah. Ya, kerana nikmat paling besar yang Allah nyatakan, kita semalam pun dah belajar, hari ini nak sambung ayat 87 Al-Quran dapat sahaja, maksudnya ia adalah tanda kita ini diberikan fadl, diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kita dan kita perlu menyebarkan kasih sayang ini. Sila tuan-tuan nak share, kongsikan dengan rakan, doakan di ruang komen yang ada itu agar kita sama-sama dapat menghargai dan berkongsi rasa mukjizat yang masih kekal sampai hari ini. Hari ini kita akan melihat halaman 291. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku, untuk kita semua. Halaman 291 kita saksikan apakah ringkasan sinopsis pada hari ini. Daripada ayat 87 kita akan melihat sambungan berkaitan dengan Allah mengangkat Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai rahmat yang perlu kita hargai, yang kita akan lihat apakah cara Allah menekankan ataupun memastikan kita jangan lepaskan mukjizat ini. Disambung pada ayat 90, permintaan orang musyrik agar diturunkan salah satu daripada 6 tanda kekuasaan Allah ataupun mukjizat mungkin, tetapi pada ayat 94 ada balasan respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesilapan berfikir orang musyrik, sifat kemanusiaan para rasul dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan yang kita ingin sama-sama jiwai agar surah Al-Isra ini kita ambil hidayahnya dan kita jauh daripada sifat-sifat Bani Israel yang ditegur Allah di dalam surah ini. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 87 hingga 92 dipimpin Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa kita agar kita pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Ada sahabat kita Ustaz Fazrul, Kak Mas.
sejak pertama sehingga sekarang ini tak akan terlepas My Quran Time. Insya-Allah, insya-Allah. Dia betul menghargai dan merasai apa anugerah yang Allah Taala beri. Ya. Terima kasih itu ucap pada Kak Mas dan seluruh sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton yang kita kasihi semuanya, bergabung dengan kita setiap hari bersama dengan My Quran Time. Dan pasti yang menariknya, mendoakan kita semua, kita berdua, kita bertiga, para kru, penerbit dan seluruh kegiatan TV Al-Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan perkenan dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Juga yang membawakan My Quran Time kita, MFDM, insya-Allah taala. Kita doakan untuk dimurahkan rezeki, betul, ya, dan diberikan keberkatan sampailah ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita nak mulakan bacaan kita di halaman yang ke-291 hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya. Kita nak mula baca ayat 87 sehingga ayat yang ke-92. Kita nak baca permulaan ini dengan bacaan Murattal Hijaz. Mudah-mudahan ibu saya dan ibu-ibu kita semua, ayah-ayah kita yang kini diuji dengan ujian kesihatan, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan bi barakatil Quranil Azim. Syifa, penyembuh Al-Quran, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa rahmatan mir rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بالله والملائكة قبيلا. صدق الله العظيم.
Barakallahu azim. Gitulah bacaan daripada ayat 87 hingga 92 Ustaz ya. Sebentar tadi menyambung kepada apa yang telah kita lihat semalam tuan-tuan ya, pada ayat 86. Semalam kita tak sempat untuk kita tadabbur ayat 86 ini. Jadi kita nak lihat sedikit ayat 86, iaitu wala in syi'na lanadhhabanna billadhi auhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Ini adalah ayat yang memberi ancaman sebenarnya kepada siapa. Kalau kita tengok kat sini, dan sesungguhnya jika kami menghendaki pasti kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan kalau ada orang yang tak kisah dengan Quran Ustaz ya, dah ada program My Quran Time, ada ustaz mengajar tapi dia tak kisah pun, dia tak nak pun, dia kata sibuk. Sebenarnya kalau zaman dahulu Allah kata pada nabi ni, jika kami nak, kami boleh ambil balik Masya-Allah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Kalau ditujukan pada Nabi Muhammad, ini memang satu gertakan Ustaz ya. Tetapi ia bukan sekadar untuk Nabi Muhammad, pasal Nabi Muhammad respon dengan cara yang baik dan memperjuangkannya ya, belajar setiap hari. Kalau kita tengok halaman semalam itu, dengan sembahyangnya dengan Al-Quran, kemudian wanazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, ambil Quran sebagai penawar. Ada orang ada ubat Ustaz ya, doktor dah bagi ubat, tak nak makan. Tak nak makan, ubat dah ada. Ya, bila ada program sebegini, My Quran Time ke program-program lain bersama ustaz-ustaz di mana-mana sahaja, ini adalah ubat Ustaz. Dia adalah ubat untuk menguruskan apa? Syifa kepada lima fis sudur. Hati manusia ni setiap hari dia kena attack, diserang oleh virus. Masya-Allah. Kita cakap COVID-19 itu fizikal, tapi virus yang menyerang kepada hati kita manusia ini, dia datang setiap masa. Ya, dia tak puas hati saja. Dia ada saja, dia orang cakap begini, dia cakap begitu. Ya, ini gitu. Ini yang ditunjukkan oleh puncaknya adalah orang yang kufur kepada Allah di dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahli kitab di kalangan orang Yahudi, yang mereka ini pernah mendapat wahyu, pernah mendapat kitab untuk tawakal kepada Allah, tapi akhirnya suruh bertawakal kepada diri sendiri. Jadi Allah menyatakan di hujung itu, thumma la tajidu laka bihi alaina wakila, ayat 86 ya. Sebelum kita masuk, bila kita lihat ayat 86 ini memang mengerikan Ustaz. Sebenarnya Allah boleh buat kepada tuan-tuan, kepada saya sendiri, kalau kita rasa degil sangat, sibuk sangat dengan pelbagai perkara, Allah boleh tarik je. Dan tidak, Allah kata apa? Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Maksudnya tidak ada tawakal. Maksudnya kita akhirnya hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini pernah berlaku kepada Bani Israel. Ya, dalam Taurat sebenarnya la tattakhidhu min dunihi wakila, jangan ambil selain daripada Allah sebagai sumber tawakal. Kesan tawakal apa tuan-tuan? Amat besar. Kesan tawakal dalam hidup kita Ustaz ya. Bila kita stres, bila kita tawakal pada Allah, kita tahu Allah yang jaga urusan kita. Bila boleh rentas negeri contohnya kan. Kalau kita fikir sampai bila pun kita tak selesai, tapi kita serahkan pada Allah. Ya Allah, aku tahu engkau yang terbaik, aku wakilkan untuk menyusun, dan nanti melalui kerajaan umumkan boleh rentas negeri. Begitu kan. Jadi kita pun tak adalah kita semuanya kita nak bebankan kepada diri kita sendiri. Jadi bila Allah dah beritahu begini, memang menyeksakan, tetapi Allah kata pada ayat 87, illa rahmatan mir rabbik, ya, kecuali dengan rahmat daripada Tuhanmu, sesungguhnya fadlahu kana alaika kabira, sesungguhnya kurniaannya kepada kamu adalah amat besar. Jadi Allah kata dengan rahmat Allah kita dapat Quran tuan-tuan. Dengan ada Quran, dengan rahmat Allah kita diberi peluang. Mungkin ada rakan-rakan kita yang sibuk ke, yang tak sempat baca Quran, dengan rahmat Allah, Allah bagi peluang. Allah tak tarik. Betul. Tak tarik. Ya, kalau Allah tariklah Quran ini, Ustaz, Allah. apa bayangan Ustaz kalau Quran ini ditarik, apa jadi pada dunia ni? Allah habis. Kan? Lintang pukang. Lintang pukang. Dan sebenarnya cara Allah tarik Al-Quran ini salah satunya ialah kurang orang yang membaca, yang boleh baca, kurang orang yang menghafaz, ataupun orang yang dah hafaz tapi Allah tarik apa yang dia faham daripada isi Al-Quran sebagai sumber hidayah yang menyebabkan kita makin bertawakal kepada manusia, kepada Allah, bukan bertawakal kepada manusia. Maka apakah kelebihan Al-Quran? Allah nyatakan pada ayat 88, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang sama Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuatnya walaupun mereka saling bantu-membantu. Semua Ustaz. Ya. Yang kita baca ini, dia kalau zaman Nabi Musa tu, dia lebih kurang macam pegang tongkat. Pom, jadi ular. Kan?
Kalau tuan-tuan ada tongkat kat rumah masing-masing, ya, setiap orang mesti kamu main-main ya, aku ambil tongkat jadi ular, mesti rasa alamak kan, kagum pada siapa yang ada pegang mukjizat itu. Tetapi kita tidak ada tongkat, kita ada al-Quran. Ia adalah suatu mukjizat yang siapa-siapa tak boleh ganggu, kacau. Malah kalau nak cuba buat yang sama, la ya'tu nabi mithlih walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun masing-masing cuba saling menolong. Apakah pelajaran yang kita boleh dapat daripada sini? Kalau katakan jin manusia tidak boleh menghasilkannya, satu, mesej ini adalah benar. Mesej ini adalah benar, bukan Nabi buat. Betul. Pasal Nabi kan manusia. Jadi kalau Nabi semua Nabi bergabung untuk buat Quran tak boleh, maksudnya ini bukan daripada Nabi. Subhanallah. Ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau datang daripada Allah, Allah lah yang menjalankan Nabi, yang menciptakan alam ini. Kita sebenarnya amat beruntung. Tapi syaratnya apa tuan-tuan? Bila kita bersama dengan Al-Quran ini, mestilah kita baca dan kita akhirnya makin bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada diri sendiri. Ini yang kita tatap pada setiap hari. Ia sepatutnya menyebabkan pembaca-pembacanya makin sedar, jangan minta hormat pada diri saya, tapi sila hormat Allah Subhanahu Wa Taala. Jomlah kita ikut Allah, ya. Kalau saya silap, kita ikut Quran, saya ikut Quran. Kalau katakan awak silap, kita ikut Quran. Jadi kesannya apa? Tidak ego. Ya. Awal surah Al-Isra itu Allah nyatakan Nabi itu sebagai abdihi. Makin bersama dengan Al-Quran, makin kita ini menjadi hamba, tidak ego. Maka ketika kita ada konflik ke, ada masalah ustaz ya, tak adalah kita kata ikut saya yang betul. Kan? Itu yang diwakili oleh kisah iblis yang menyatakan saya lebih baik daripada awak junior, iaitu Adam alaihissalam, ya. Baik, ayat yang ke-89, walaqad sarrafna, Allah mempelbagaikan kepada manusia pada al-Quran ini min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura, iaitu Allah bawakan pelbagai sudut cara nak membawakan kepada manusia dalam al-Quran ini. Sarrafna ni pelbagaikan. Ada apa ustaz ya? Ada cerita, betul. Ada amaran, betul. Ada kabar gembira, ada suruh tengok alam, betul. Tengok sejarah, suruh tengok zaman dahulu jauh, betul. Sangat zaman Nabi, apa lagi? Betul. Macam-macam. Betul. Pasal apa? Pasal manusia ini ada yang dia kalau bawa satu contoh saja dia tak yakin. Dia tak cukup. Tetapi bila bawa sana bawa sini sampai dia dah lock, dah terkunci, tak boleh dah nak cakap bahawa Tuhan ini tidak perlu untuk ditaati, sila kembali kepada Tuhan. Kamu adalah hamba, saya adalah hamba, lemah sebenarnya saatnya. Tetapi apa yang Allah cakap kat sini, fa'aba, ada manusia yang enggan. Satu enggan ialah dia tidak baca Quran pun. Macam mana dia nak tahu hebatnya Quran sehingga dia makin jadi hamba? Yang keduanya ialah dia enggan untuk faham isinya. Dan yang ketiganya ialah enggan untuk mengamalkannya ustaz. Itu yang jadi orang yang kufur, walaupun dia tak semestinya kafir ustaz ya. Dia orang Islam tetapi kufur kepada nikmat paling besar, namanya adalah Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan, kita dah nak masuk setengah dah. Hampir 300 muka surat. Betul. Kita dah amat penting untuk share dengan kawan, beritahu kawan, cubalah susun macam mana jumlah ya. Tapi biasalah ustaz ya, kadang-kadang ada orang bagi alasan sebagaimana kalau zaman dahulu mereka kata apa? Ayat 90 ya, ayat 90 kita nak baca sekali lagi. Ini adalah satu daripada 6 perkara yang diminta oleh orang-orang musyrik di Mekah. Mereka cabar Nabi. Quran tidak cukup kata mereka. Mereka kata apa? Ayat 90 kita baca bersama Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat pada hari ini sangat-sangat menyentuh kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quran. Saya Ustaz, kalau antara kekecewaan saya Ustaz Fazrul bila tak dapat mengajar Al-Quran. Rasa kecewa sungguh rasa. Sebab itu satu kata kita nak sharekan Al-Quran, kita nak ajar Al-Quran. Jadi mudah-mudahanlah Allah beri kesempatan untuk sebanyak yang bolehlah insya-Allah taala. Jadi kita nak baca ayat yang ke 90. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, jom kita baca sama-sama ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a.
Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum engkau memancarkan mata air daripada bumi untuk kami. Ini cabaran pertama Ustaz, ya. Mata air daripada bumi, ayat 91, minta kebun kurma dan anggur. Lalu engkau alirkan sungai yang mengalir deras di celah-celahnya. Dia minta Nabi buat begitu. Poinnya apa? Dia minta Nabi buktikan kalau kamu betul sangatlah bawa Quran ini, kan? Kalau kamu hebat sangat, sila tunjukkan bukti di depan mata saya. Masya-Allah. Ya, ini zaman sekarang ini ialah kalau awak bawa Quran, tolong tunjukkan bukti bahawa saya selesai masalah. Mana boleh kan bahawa yang selesaikan masalah ini di hujung nanti kita akan tengok. Tapi apa lagi yang dicabarnya, atau ayat 92, jatuhkan langit berkeping-keping, ya, istilahnya kisafan. Kisafan ni macam kita makan gula kapas itu kan. Jatuhkan daripada langit. Atau dan sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami. Tolong bawa Allah, bawa malaikat, kami nak jumpa. Oh, ini memang kurang ini Ustaz, ya. Tapi inilah yang mereka kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Nabi respon, kita akan tengok, ya, sebentar lagi. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu zahara, perkataan yang digunakan pada ayat 88 bila Allah menyatakan sesama manusia, jin, semuanya, ya, menzahirkan kemampuan, kemahiran, kepandaian untuk mencipta, menghasilkan sesuatu yang sama seperti Al-Quran. Adakah mungkin muncul? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin menghasilkan sama tahap, ya. Pandai macam mana bahasa Arab, pandai macam mana pun membuat karangan, tidak mungkin menghasilkannya, kerana ia adalah satu mukjizat daripada Allah. Dan orang berilmu, pandai bahasa Arab, pandai ilmu astronomi, pandai ilmu pelbagai, akan dapat memberi testimoni bahawa Al-Quran ini pasti bukan daripada manusia, apatah lagi daripada manusia yang tidak belajar sampai ke mana. Ia hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita. Dan mari sama-sama kita lihat respon Nabi bila ada orang cabar Nabi. Sebentar lagi kita lihat My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ketika bila saat ketika musabaqah tilawatil Quran. Jadi ingatkan kita, ya Ustaz, ya. Betul, Muslimin muslimat sentiasa membaca. Sentiasa Quran, ya. Pagi, petang, siang dan malam, sebagaimana doa kita senantiasa penutup My Quran Time, Ustaz, ya. Doa kita selalu mohon pada Allah Subhanahu taala agar Allah permudahkan kita untuk bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Jadi insya-Allah kita nak berkongsi, tuan-tuan dan puan-puan, memudahkan lagi ataupun kita nak baca Al-Quran dengan baik. Kita nak kongsi antaranya perkongsian tajwid kita pada hari ini. Kita ingin melihat contoh-contoh ataupun berkenaan dengan mat, Ustaz, ya. Masih lagi mat ni banyak, Ustaz, ada banyak sangat mat. Mat badal, ada cakap mak badal ke mak bedal, itu awak bedal je baca, jangan macam tu. Jangan macam tu. Ada nama dia mat badal. Ada mat alif lis sukun, ada mat lin, macam-macam ada. Jadi hari ini kita nak tengok mat badal. Mat badal, jom kita perhatikan, iaitulah mat badal terjadi apabila hamzah mendahului huruf mat. Ini kita ulang kaji. Antara contohnya kita nak tengok 3 contoh pada hari ini. 2 daripadanya dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama ayat yang ke-285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila. Yang mana satu mak badalnya ustaz? Tu yang mula-mula tu. Amana.
Amana. Hamzah tu, huruf hamzah tu mendahului huruf alif tu mat kan. Amana, dua harakat. Amana. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula terletak pada ayat 136. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dekat mana mat badal dia tuan-tuan dan puan-puan? Cuba teka jawab. Oh, tak dengar lah ustaz kami jawab, dia kata. Ya, baru tahu, kami tahu jawab tu, bagus, alhamdulillah. Iaitulah pada utiya. Utiya. Utiya, dua harakat dekat situ. Dan contoh yang ketiga dalam suratil Fath, dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, iaitulah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dekat mana jawapannya ataupun tuan-tuan dan sahabat Al-Quran, dekat mana mat badalnya? Iaitulah imanan. I itu hamzah baris bawah, selepas dia huruf ya, kan? Maksudnya hamzah mendahului huruf mad ya. Jadi kita telah datangkan contoh pada kali ini 3 contoh. Sebelum huruf mad baris atas, sebelum huruf mad baris depan, sebelum huruf mad baris bawah, komplit. Cukup 3 contoh mad badal yang kita kongsikan pada hari ini. Jadi saya jemputlah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian untuk mencubanya dan juga praktikkan dalam ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan kita selepas ini, insya-Allah. Jadi kita kena semangat terus dengan Al-Quran, hargai betul-betul Al-Quran. Pagi kita ada baca Al-Quran, tengah hari kita baca Al-Quran, petang baca lagi, malam tengok ulangan pula, subuh besok tengok ulangan lagi. Allah, kalau tak mau lagi, sebab kita takut Ustaz Fazrul, kita takut nanti bila dah tak ada baru kita terengadah. Betul. Allah, ruginya dulu tak ikut contohlah. Jadi mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk kita rawat jiwa kita, ubat hati kita dengan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang mad dan peluang Ustaz ya. Kita rebut peluang untuk membaca Al-Quran ketika Allah beri peluang. Betul Ustaz. Ya, kalau Allah tak beri peluang tu macam-macamlah kan. Tak beri peluang itu pasal dah habis hayat, kan, ataupun waktu itu dah mungkin sakit yang sampai dah tak boleh baca lagi, ya, ataupun sudah nyanyuk contohnya, ya. Jadi ketika ada peluang itu bukan maksudnya hanya tunggu masa lapang 100%. Kita yang kena beri ruang, cari masa ini. Dan moga-moga tuan-tuan yang sudah pun bermula hari ini, mungkin dah hari yang ke halaman 291 ataupun yang baru ikut di tengah-tengah, tidak terlambat. Yang pentingnya kita ingin mengakhirkan hidup kita itu dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi kita baca seterusnya pada halaman 291 ayat 93. Cabaran lagi Ustaz. Ya, cabaran lagi daripada orang-orang musyrik di Mekah itu kepada Nabi. Bila Nabi bawa Al-Quran, dia rasa macam tak cukup. Saya nak lebih sikit. Ya, dan apa yang mereka minta lebih itu sesuatu yang dicabar. Kita baca ayat 93 untuk kita tahu selepas itu respon daripada Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Saya Ustaz Fazrul, kita lah mana kita sambil-sambil kita melihat sahabat-sahabat kita yang berkongsi bersama di ruangan Facebook, kita rasa dekat sangat, macam keluarga Ustaz ya. Betul. Macam keluarga Al-Quran. Mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat bersua dan kami semua, kita semua dapat dengar masing-masing, kita baca sama-sama. Betul. Sekarang ni kami baca, tuan-tuan dengar. Kita tak dengar lagi suara ni ya. Jadi insya-Allah satu hari nanti kita doakan kita dapat mengaji sama-sama, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung bacaan kita pada halaman yang ke-291. Kita nak baca ayat 93 sehinggalah ayat yang ke-96. Jom kita baca sama-sama. Kita cuba dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 93 hingga 96 Ustaz sebentar tadi, menyambung kepada cabaran daripada orang-orang musyrik pada waktu itu. Au yakuna laka baitun, ya, kalau boleh buatlah rumah daripada zuhruf, daripada perhiasan emas, daripada permata, bagi cantik punya, tolong buat. Kan dia cabar kepada Nabi, au tarqa fis sama, ataupun kamu naik ke langit, kami tidak akan percaya kecuali kamu akan bawakan, turunkan kepada kami satu kitab yang alamat dia kepada saya, Abu Sufyan ke siapa-siapa orang musyrik di Mekah ini, kami nak baca. Masya-Allah. Quran dah datang dah ni. Dia nak yang spesifik ini untuk alamat dia daripada Tuhan, daripada Allah kepada alamat yang ini. Ini adalah cabaran daripada orang-orang musyrik Mekah ini. Maka kalau kita fikir Ustaznya, apa yang senarai 6 perkara ini sebenarnya semuanya cabaran yang mustahil. Subhanallah. Ya, ini hanya dapat dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jawab apa? Ajar kepada Nabi, qul subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Ya. Hal kuntu illa basyarar rasula, ya, iaitu aku ni adalah seorang manusia biasa yang diangkat menjadi rasul. Jadi apakah cara berfikir mereka yang mencabar ini? Mereka nakkan benda yang material, Ustaz. Benda yang nampak depan mata, yang hasilnya nampak depan mata. Kalau saya percaya kepada kamu sebagai rasul membawa risalah, kami dapat apa? Kami dapat apa? Ya, kalau zaman sekarang ini, kalau saya baca Quran ni, saya dapat apa dalam bisnes saya? Betul. Kalau saya baca Quran ni, saya punya masalah ni boleh selesai tak sekarang? Yang saya punya masalah dalam organisasi ni, yang saya ada masalah ni, saya nak selesai sekarang. Kalau saya percaya pada kamu, ataupun kamu ni qari, ataupun kamu ni pentadabbur, tapi kecewa saya. Kan? Kata Nabi ialah, diajarkan Allah kepada Nabi, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, aku ni tak mampu buat apa-apa. Saya ni bashar, saya ini adalah seorang manusia yang, kalau Nabi itu diangkat menjadi rasul. Dan kita apa tuan-tuan, kalau kita nak bawa Quran dalam masyarakat, kita ni adalah umat rasul, Ustaz ya. Jadi kalau ada orang cabar, dia kata kalau saya baca Quran ni, saya punya bisnes naik tak? Kan?
Apakah yang kita kena kata? Subhanallah, subhan rabbi. Saya ni manusia biasa je, kan? Allah menjelaskan wama mana'an nas, tidaklah manusia itu dia terhalang daripada beriman pada ayat 94, izja'ahumul huda, bila datang hidayah, kecuali dia kata apa? Sekali lagi, basyarar rasula, insyaallah kamu ni adalah manusia biasa yang diangkat menjadi rasul. Jadi kalau kita perasan Ustaz dua kali ayat 93 94 ya. Pasal nak ceritanya apa? Antara cabaran orang nak bertemu dengan hidayah ialah dia tak nak terima benda yang tak ada result, tak ada keputusan, hasil depan mata, dan yang keduanya dia tidak mahu dapat daripada orang sekitar dia. Dia kalau boleh nak dapat orang yang kalau boleh turun daripada langit. Ya. Sehingga kan Allah membalas, kata Allah pada ayat 95 ini, diajarkan kepada Nabi, laukana qul laukana, kalaulah fil ard ini, di bumi ini ada malaikah yamshuna mutma'innina, iaitu yang berjalan dengan tenang di atas muka bumi ini, kami pasti akan turunkan daripada langit apa? Rasul daripada kalangan para malaikat. Ya, kalau katakan di bumi ini ustaz ya, contohnya berjumpa, oh ini malaikat ini contohnya kan, yang tengok TV sekarang pun malaikat kan, yang apa yang nak baca yang baru nak memahami Quran ini pun malaikat juga, dan Allah akan hantarkan rasulnya di kalangan para malaikat. Nak ceritanya ialah bahawa cabaran mereka itu mengharapkan orang yang turun daripada langit, yang tidak ada maksudnya berbeza. Dia rasakan bahawa nabi ni bashar, masuk pasar makan sama je macam kami, kan? Belum lagi mereka kata bahawa kamu ni miskin, kan? Betul. Pengikut kamu ni adalah orang-orang biasa. Jadi dia melihat kepada fizikal, dia melihat kalau boleh Rasul ini mesti sempurna macam Tuhan. Allah. Baru nak percaya. Itu yang dia kata, bawa Tuhan, bawa malaikat, kita nak jumpa biqabilin, kan, sebentar tadi dalam ayat yang ke-92. Jadi apakah pelajaran untuk kita, tuan-tuan? Pelajarannya ialah satu, bila kita bersama dengan Al-Quran ustaz ya, jangan kita harapkan result terus dapat depan mata. Ya. Kita buat ini kerana ibadah kita kepada Allah, bukannya kerana saya ada masalah, saya jumpa awak, saya nak result sekarang. Kan? Atau yang keduanya, saya tak terima pasal awak, kita ni kawan-kawan, saya nak percaya awak ya, awak. Itu adalah satu petanda bahawa ada penghalang kepada keimanan yang Allah nyatakan pada ayat 94 sebentar tadi. Jadi macam mana kita nak menghadapi kalau kita berjumpa dengan orang-orang begini? Satu, orang yang bukan Islam, tapi kalau ada orang Islam yang ada perangai begini ustaz ya, kadang-kadang bukan konsisten perangai begitu. Tiba-tiba dia muncul perangai begini kerana dia pun mungkin tak berapa faham apa yang dia boleh harap daripada seorang manusia. Ayat 96 sebagai panduan amalan kita untuk kita selalu isi dalam hati kita. Silakan ustaz, kita baca sekali lagi ayat 96. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, banyak sekali hari ini sebut pasal Al-Quran dalam halaman ini sahaja. Semalam menunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allahu akbar. Anugerah yang perlu kita pegang betul-betul. Kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik pandemik ini. Ini sebenarnya hadiah yang Allah Taala beri kepada kita. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Dan sahabat kita Ustaz Puan Mahyun Yun, kita doakan kesembuhan. Sedang positif di mana? Di Maapps. Maksudnya dalam suasana di Maap itu masih lagi bersama dengan Al-Quran. Allahu akbar. Mudah-mudahan puan ya sembuh, dan juga semua muslimin dan muslimat, tuan-tuan maupun saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kesihatan ini, Allah Subhanahu taala kurniakan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ayat yang ke-96 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim.
Surah Al-Azim, itulah ayat 96. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Yes. Yang memandang rendah kepada Al-Quran dan memandang rendah kepada kita yang nak cuba share dekat Facebook dengan Al-Quran. Kadang-kadang dia kata, mana hasil kan, ataupun kau pun lebih kurang je. Ya, bashar kan. Tapi ada juga Ustaz yang kita nak sebut juga, kadang-kadang ada yang marah Ustaz. Tak payah share lah, tak payah share. Saya share. Allahu akbar. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri lembutkan hati. Moga Allah berikan hidayah. Itu sebabnya surah Al-Isra ini adalah surah banyak cerita pasal Quran, sekitar bagaimana nak menyampaikan Quran dan cabaran, ya. Dan kita kena expect, ya, kita kena jangkakan memang ada orang begitu. Saya baru cakap dengan kawan saya yang sebelum ni, dia pagi tadi dia mesej, dia kata dia terima kasihlah atas bantuan. Dia hari tu dia baru nak masuk Islam, tapi sekarang ni nak keluar balik. Dan saya tanya macam mana sekarang ni, how do you find God relevant in this event, kan? Pasal dia sakit dan Tuhan ni ada kaitan tak? Dia kata I don't believe in God. Dia kata God doesn't exist. Dia kata Tuhan tidak wujud. Jadi tapi sekarang hari tu dia dah nak masuk Islam dah, kan? Tapi pasal ada orang Islam kat sana pula buat perangai, kan? Dah janji tapi nak tolong tak nak tolong. Jadi dia kata bahawa orang Islam ni sebenarnya tak perlu Islam pun, kan? Jadi perkara-perkara itu kita doakan tuan-tuan, ya, kepada semua manusia, insan, rakan kita di seluruh dunia sebenarnya mendapat hidayah. Dan kalau ada yang menentang, yang mempersoalkan kita memang ada kelemahan, bashar, ya, manusia biasa, kafa billahi syahida, diajarkan cukuplah Allah menjadi saksi di antara aku dan di antara kamu semua, kan? Biar Allah tengok, ya, saya nak baiki, awak pun macam mana. Kalau awak rasa nak cabar, nak result daripada saya, ya, nak keputusan daripada saya manusia biasa. Begitu, ya. Cara kita menjawab, kalau kita tak nak menjawab pun dalam hati kita tegas tentang perkara itu. Kerana apa? Kita hamba. Kita nak jadi hamba seperti Nabi Muhammad pun jadi hamba yang Allah izinkan mendapat rahmat. Innahu kana biibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang apa? Maha mengetahui, yang maha melihat hamba-hambanya. Kita nak jadi hamba, kan? Hamba mesti ada kelemahan, kan? Jadi dalam kelemahan itulah, kalau orang sana kata kau betul hamba tapi bawa Quran konon, kan? Jadi sila buktikan, ya. Sebenarnya saya pun hamba, ya. Allah perhati saya, perhati kamu. Allah tahu apa yang ada hati kamu, hati saya. Kita sama-sama, ya, sama-sama baiki menuju kepada Allah. Cukup Allah, ya. Tak payah saya nak buktikan pada awak, dan tak perlu pula saya pasal yalah betul lah saya ni ada kelemahan, tarik dirilah. Kan? Tarik dirilah daripada share. Jangan tarik diri, tuan-tuan. Teruskan share, terus bersemangat bersama Al-Quran membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama ialah kita menghargai mukjizat Al-Quran dengan mengambilnya sebagai sumber hidayah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan layan cabaran orang yang kufur kepada Allah sebagaimana Allah tidak layan 6 permintaan, tetapi diajarkan cara bercakapnya. Dan yang ketiganya, selalu kembali kepada Allah ketika ada orang bergaduh atau tidak puas hati atas kebenaran dibawa. Dalam masa yang sama, kita mengakui bahawa kita adalah hamba yang sedang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Allah pimpin kita. Terima kasih Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Rahman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, mulut kami ini kami gerakkan menyebut kalimah-Mu ya Allah. Lidah kami ya Allah, lidah yang kami gerakkan menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Mata kami, mata yang meneliti melihat ayat-ayat-Mu, kalimah-kalimah, huruf-huruf daripada Al-Quran ya Allah. Telinga kami ya Allah, telinga yang kami singgahkan sebentar pada hari ini mendengar kalam suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ya Allah Al-Quran ini menjadi teman kami, sahabat kami pagi, petang, siang dan malam, mengurniakan kesembuhan kepada kami ya Allah, mengurniakan keberkatan buat kami ya Rahman ya Arhamar Rahimin.
Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita sebentar tadi untuk kita bersama Al-Quran, terus berkongsi walaupun mungkin ada orang-orang yang mula mempertikaikan ya apa yang dibawa, dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan bersama menyumbang dan juga kita doakan agar Quran ini berada di setiap hati umat manusia seluruh dunia berkat daripada sumbangan yang tuan-tuan hulurkan pada hari ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Kita akan menyambung halaman-halaman akhir surah Al-Isra, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.